Okay, jadi hari ini kita akan masuk topik yang ketiga dalam transformasi, iaitu putaran. Okay, putaran ni kalau kita tengok dia adalah berlaku apabila titik berputar pada satu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah tertentu lah. Jadi sifat-sifat dia adalah bentuk, saiz dan orientasi bagi imej tersebut adalah sama. Jadi dia punya saiz semua sama. Jarak objek dan imej daripada pusat putaran juga adalah samalah. Jadi ini yang penting Jarak objek dan juga imej dari pusat putaran adalah sama. Okey, jadi imej bagi sesuatu objek kita boleh tentukan jika kita diberi pusat putaran, sudut putaran dan juga arah dia. Jadi tiga benda penting ni perlu ada untuk kita cari imej lah. Jadi untuk kita cari imej, kita kena ada tiga benda ni. Okey, jadi contoh soalan yang ada dalam kamu punya buku nota tu. Okay, jadi contoh dia dekat sini ni lah. Jadi ini adalah objek, bawah ini adalah imej. Kan kalau kita tengok dia punya simbol A ada koma atas, dia adalah imej. Okay, jadi apa yang dibagi kat sini adalah pusat putaran. Dia dah bagi O sebagai pusat lah. O sebagai pusat putaran. Okay, yang kedua kita perlukan sudut putaran. Dia dah bagi kat sini sudut putaran kita. Kalau kita nampak dia adalah bersudut tegak, ataupun kita boleh kata sudut putaran kita 90 darjah lah. 90 darjah adalah sudut putaran. Dan yang terakhir kita perlukan adalah arah putaran. Jadi dia dah bagi kat sini. Okay, arah putaran ni selalunya ada dua lah. Okay, pusat putaran selalunya dia akan bagi betul. Sudut putaran selalunya kita akan guna adalah 90 darjah ataupun 180 darjah. Dan yang jarang-jarang kita guna adalah 270 lah. Okay, jadi arah putaran pula kita ada sama ada dia arah jam ataupun dia lawan jam lah. Jadi kalau kita ada jam pukul 12, 3, 6, 9. Jadi sama ada kita mengikut arah jam. Ini kita panggil arah jam. Diikut jam tu berjalan. Dan juga yang kedua adalah arah lawan jam. Arah lawan jam. Jadi dua arah tu kamu kena tahu. Okay, jadi kat sini dia bergerak lah. Daripada objek atas ni mesti bergerak pada titik pusat putaran ni. Jarak objek dengan pusat sama dengan jarak pusat dengan imej lah. Jadi kalau kamu tengok sini, jarak dia dua kotak dari objek pergi pusat. Jarak dari pusat pergi imej juga dua kotak. Dia masih dalam kedudukan L lah dengan dia punya sudut dekat pusat ni. Okey, jadi kalau kita tengok lagi, putarannya 90 darjah mengikut arah jam pada titik asalan O lah. Itu dia punya cara kita hurai dia. Okey, jadi kalau kita tengok, ni cikgu lukis kat sini. Kita perlu tahu jam ajaib. Ni kita panggil jam ajaib kan. 12, 3, 6, 9. Okey, jadi kalau arah jam maksudnya dia mengikut bentuk jam lah. Arah jam dia berpusing normal 12, 3, 6, 9. Jadi sudut yang biasa kita guna adalah 90 darjah. Okey, jadi kalau lawan arah jam maksudnya dia terbalik lah daripada 12, 9, 6, 3. Nanti kita tengok apa fungsinya kita perlu menggunakan bentuk jam ni. Okey, ini untuk pergerakan sudut kita 90 darjah. Okey, kalau 180 darjah, pergerakannya adalah pada garis lurus. Maksudnya 12 pergi 6. Kalau kita mula daripada 3, maksudnya dia akan pergi 9 lah. Dia masih dalam keadaan garis lurus. Itu kita punya sudut 180 darjah. Jadi selalunya 180 darjah ni kita tak ada arah macam lawan jam atau arah jam, sebab kedudukan dia masih samalah. Dia boleh jadi arah jam dan dia juga boleh jadi lawan jam lah, sebab sudut dia 180. Jadi imej dia masih samalah. Okay, jadi kita tengok ni dalam buku nota kamu, sama je dia punya ciri-ciri, sifat-sifat dia dan juga apa yang kita perlukan untuk dapatkan imej. Jadi kita tengok contoh cara untuk jawab. Okay, yang first kali dia dah bagi kita objek, dia suruh kita lukis imej bagi objek ni lah. Lukiskan garisan pada titik J ke titik A. Itu step pertama lah. Daripada titik ni kita pilih mana-mana titik, bergerak daripada titik pergi pusat lah dalam bentuk garis lurus. Okay, jadi dia suruh kita buat menggunakan sudut 90 darjah. Jadi daripada titik A pergi J, kita dah ada satu garis lurus. 90 darjah maksudnya dia bersudut tegak lah, sebab tu dia garis ke sana mengikut arah lawan jam. Jadi dia ke sana. Kalau 90 darjah mengikut arah jam, maksudnya dia akan ke kiri lah. Dia mengikut arah jam. Jadi soalan kita lawan arah jam, jadi dia ke kanan lah. Jadi dalam sudut 90 darjah,
Okey, jadi dalam buku bambu dia bagi contoh untuk lukis image ni menggunakan kertas surai. Kertas surai ni maksudnya kita boleh tekap tau. Jadi kamu letak kertas surai ni yang color lain ni, lukiskan garisan objek kita. Jadi dia akan gerakkan kertas surai tu, kita akan pin dia pada pusat putaran ni. Jadi bila kita gerak kertas surai yang dah kita lukis objek tadi pada sudut 90 darjah ni, tekan balik setiap dia punya bucu objek tadi pada kertas surai, dan automatik dia akan muncul pada kertas jawapan lah. Jadi jawapan kita akan dapat titik-titik ni tadi. Bila kita sambungkan, kita akan dapat satu image lah yang bergerak dengan sudut 90 darjah arah lawan jam daripada kedudukan objek asal ni tadi. Okay, jadi kita tengok contoh cara kita tak guna cara kertas surai tadi. Kita tengok macam mana cara dia. Okay, jadi first kali dia bagi rajah di bawah menunjukkan ABC. Jadi ABC ni adalah objek kita. ABC adalah objek yang sama dilukis di atas satah kertas yang berbeza. Okay, lukis image bagi ABC apabila diputarkan pada asalan O. Jadi asalan O ni sebenarnya dia adalah pusat putaran. Dia bagi pusat putaran. Jadi pusat putaran kita dia dah bagi. Dia kata diputarkan pada pada asalan O, pusat putaran kita mengikut arah jam. Jadi arah jam adalah kita punya arah lah. Jadi kita dah ada pusat dia, kita dah ada arah dia. Okay, jadi dia juga dah bagi kita punya sudut lah. Pada sudut yang pertama 90 darjah. Okay, jadi kita tengok first kali apa kita perlu buat adalah tandakan dulu pusat putaran kita. Jadi pusat putaran kita adalah pusat putaran O, asalan O ni. Okay, jadi bila kita dah ada pusat putaran, keluarkan kita punya jam ajaib tadi. Jam kita 12.36.9 lah. Okay, jadi apa yang kita perlu buat dengan jam ini adalah sebab kita nak tentukan sudutnya 90 darjah. Okay, jadi apa kita perlu buat? Nampak tak objek kita berada di sebelah kiri. Jadi objek kita berada kedudukan 9, jam 9 ni. Jadi dia nak berputar 90 darjah. Jadi kalau dari 9 pergi dekat titik pusaran kita, 90 darjah mengikut arah jam lah. Maksudnya mengikut arah jam. Jadi dia akan bergerak daripada pukul 9 ke pukul 12 lah. Jadi daripada 9 pergi 12, kedudukannya adalah 90 darjah. Itu yang paling penting. Jadi kedudukan dia 90 darjah daripada pukul 9 pergi pukul 12. Okay, jadi yang seterusnya apa kita perlu buat adalah untuk kita cari image, pastikan dia punya jarak daripada objek pergi pusat sama dengan pusat pergi image. Dan kita akan gunakan bentuk L. Sama ada L menegak macam ni ataupun L melintang macam ni lah. Jadi dua benda ni kita akan gunakan. Okay, jadi gerakkan titik B dalam bentuk L ke pusat putaran kita tadi. Jadi digerakkan ke bawah satu kotak dan juga dia akan bergerak ke pusat putaran menggunakan 1, 2, 3 kotak. Jadi kita akan dapat satu bentuk L macam ni. Gerakkan L ni mengikut sudut yang dia bagi tadi. Jadi daripada pukul 9 dia perlu gerak pergi pukul 12 lah. Jadi titik L tadi 1, 2, 3 gerak mengguna jarak yang sama. 1, 2, 3. Okay, nampak tak bentuk L ni macam ni? Jadi L kita akan ke sini lah. Jadi dia akan menggunakan jarak yang sama. Jadi ini adalah kita punya titik B. B image kita berada di situ. Nampak tak kita punya L ni bergerak 90 darjah ke sini. Mengikut arah jam. Okay, jadi kita dah ada titik B. Okay, jadi kita boleh cari juga titik lain. Sebenarnya kalau kamu nampak pun kita boleh gunalah kat sini. A kita sama juga dalam bentuk L. A satu titik ke bawah, satu kotak ke bawah dan juga 6 kotak ke pusat. Jadi 6 kotak ke pusat. Okay, pergerakan dia adalah daripada pukul 9 ke pukul 12 lah. Jadi 6 kotak ke atas. 6 kotak ke atas. Menggunakan, sebab kita nak gunakan jarak yang sama, 6 kotak ke atas dan juga satu kotak bentuk L lah. Jadi 6 kotak daripada pusat pergi dekat ni dan juga satu kotak ke kanan. Jadi ini adalah titik A lah. Jadi kita nampak tak bentuk L ni? L ni bergerak 90 darjah mengikut arah jam lah. Jadi ini adalah titik A. Dan yang terakhir kita punya titik C. Kalau kita tengok titik C kita boleh gunakan orange. Okay, daripada titik C sama juga kita gerakkan dia dalam bentuk L. Jadi dia 3 titik ke bawah, 3 kotak ke bawah dan juga 3 kotak ke pusat lah. Jadi kita gunakan bentuk L yang sama, 3 kotak ke atas dan juga dia 3 kotak ke kanan. Dia bentuk L. Nampak tak L dia?
Maksudnya L dia bergerak 90 darjah ke mengikut arah jam. Jadi ini adalah titik C kita, C image. Jadi apa kita perlu buat bila dah ada semua titik-titik image yang ada, kita perlu sambungkan dia titik-titik tersebut lah. A pergi B, A pergi B, A pergi C. Jadi A pergi C dan juga B pergi C. Jadi kita akan dapatlah kita punya bentuk image kita. Jadi ini adalah kita punya bentuk image. Cikgu punya lukisan tak berapa jelas sebab cikgu tak gunakan pembaris. Kamu boleh guna pembaris dalam buku kamu. Nampak tak dia bergerak 90 darjah mengikut arah jam pada titik pusat kita. Pusat asalan O lah. Jadi itu cara untuk kita lukis dia punya bentuk image. Pastikan dia dalam bentuk L lah. L ni maksud dia jarak daripada objek pergi pusat sama dengan jarak daripada pusat pergi image. Itu benda dia. Okay, kalau kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua dia bagi kita pusat putaran kita masih sama iaitu pusat O. Okay, cuma beza dia bagi sudutnya 180 lah. Jadi first kali sama je cara dia. Letakkan kita punya titik pusat. Ini adalah titik pusat kita. Keluarkan jam ajaib kita 12, 3, 6, 9. Okay, jadi sama juga kita punya objek masih berada pada kedudukan 9. Tetapi sudut kita sekarang adalah 180. Jadi 180 adalah satu garis lurus lah. Jadi daripada pukul 9 dia akan bergerak pergi pukul 3 lah. Ini kita punya pergerakan image. Jadi dia adalah satu garis lurus. Okay, jadi step seterusnya masih sama. Gunakan jarak yang sama daripada objek pergi pusat dan kita akan dapatlah pusat pergi image. Jadi kita nak buat pergerakan L macam tadi juga. L daripada B turun bawah satu kotak. Dia akan pergi dekat pusat 3 kotak. Okey, jadi nampak tak dia bergerak dari pukul 9 dia akan pergi pukul 3 lah. Jadi kita akan straight saja. 3 kotak ni straight ke depan, 3 kotak. Dan juga dia akan pergi satu kotak ke bawah. Kenapa dia pergi bawah? Nampak tak dia bentuk L ni? Bentuk L ni mesti bergerak pada bentuk yang sama lah. Jadi dia bergerak ke bawah. Jadi dia akan jadi L dia bentuk dia berubah jadi macam ni lah. Jadi ini adalah titik B lah. Ini titik B. Okey, yang kedua kita cari titik A kita. Okey, titik A. Bila kita nak cari titik A, gunakan kaedah yang sama, bentuk L tadi. Turun satu kotak ke bawah. Dan juga dia akan pergi 6 kotak ke pusat lah. Jadi dia perlukan 6 kotak untuk pergi ke pusat. Jadi gunakan jarak yang sama. Dia dalam keadaan lurus, pergerakan objek pergi image dia. Jadi 6 kotak lurus ke depan, 6 kotak. Jadi dia akan pergi satu kotak ke bawah lah. Jadi ini adalah kita punya titik A. Okay, dan yang terakhir kita punya titik C. Okay, jadi titik C kita boleh gunakan C. Ni C kita kat atas ni. Gunakan jarak yang sama. 1, 2, 3 ke bawah. 3 kotak ke bawah dan juga 3 kotak ke pusat lah. Jadi bergerakkan dia dalam keadaan garis lurus. 1, 2, 3 ke depan. Dan juga kita perlukan 3 kotak ke bawah lah. Jadi 3 kotak ke bawah. Ini adalah kita punya titik image bagi C. Jadi kita dah ada semua titik-titik objek dan juga image tadi. Apa yang kita perlu buat sekarang adalah sambungkan ke semua titik-titik image yang kita dah cari lah. Jadi sambungkan titik dia. B pergi A. B pergi A. Cikgu tak garis lurus. Kamu kena garis lurus lah. B pergi A. A pergi C. Okay, jadi A pergi C. Dan juga B pergi C. Jadi kita akan dapatlah satu bentuk image bagi objek tadi pada putaran sudut asalan O dan juga sudut dia adalah 180. Jadi ini adalah kita punya image, ini kita punya objek lah. Jadi dia berputar 180 darjah. Itu dia. Berputar 180 darjah. Okey, jadi yang ketiga